Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelayar Facebook Sinar Harian. Ya, kerajaan Persekutuan amat prihatin akhir-akhir ini dalam usaha untuk mengekang penyebaran berita-berita yang tidak benar. Justru bagi memastikan virus berita palsu ini tidak berlarutan ataupun sekurang-kurangnya dapat diminimumkan, Kerajaan Persekutuan melalui menterinya Datuk Seri Azalina Osman Said baru-baru ini pada 26 Mac 2018 telah memperkenalkan satu rang undang-undang yang diberi nama Rang Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar 2018. Yang mana selepas diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan sebaik saja mendapat perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, ianya akan dikenali sebagai Akta Berita Anti Tidak Benar 2018. Jadi bersama kita di studio hari ini Dr. Syed Jaafar Al-Mahzar, Peguam Bela dan Peguam Cara dari Tetuan Iskandar dan Syed Jaafar yang difahamkan dah 30 tahun berpengalaman dalam bidang peguam dan pengacaraan. Hampir. Terima kasih kerana sudi hadir untuk memberikan pandangan. Jadi kita akan terus ke soalan pertama kita. Bolehkah doktor terangkan apakah yang dimaksudkan dengan Rang Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar daripada perspektif umum ataupun perspektif Rang Undang-Undang tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum kita pergi kepada isu yang kita nak bincang ni dengan lebih mendalam, sebagai mukadimahnya, saya rasa amat relevan untuk sebut 3 perspektif definisi mengenai berita tidak benar. Yang pertama, izinkan saya memetik apa yang dikatakan oleh seorang pakar komunikasi, iaitu Tuan Ahmad Farahmi, seorang pensyarah komunikasi di UiTM Shah Alam dan Universiti Melaya, yang mengatakan berita tidak benar bila dipetik daripada akta ataupun rang undang-undang. Sebelum diluluskan kita panggil rang undang-undang. Dia bermaksud sesuatu berita yang tidak benar, yang mana beliau juga memetik definisi yang telah dinyatakan dalam rang undang-undang berkenaan dan mengatakan definisi berkenaan adalah satu definisi yang universal. Tetapi beliau juga turut menambah yang apa-apa sahaja maklumat yang tidak benar atau maklumat yang menipu masyarakat, ini dianggap sebagai perkara yang boleh jatuh di bawah rang undang-undang berita tidak benar. Seterusnya, izinkan saya juga memetik satu lagi pandangan dari seorang pakar psikologi yang juga kaunselor psikologi daripada UNISIM dan Universiti Melaya, iaitu Dr. Farhana Sabri, yang merujuk kepada berita tidak benar sebagai dari segi psikologinya boleh dikatakan naif realism, satu yang amat naif sekali dengan realiti. Contoh yang dikemukakan oleh Dr. Farhana adalah, kalaulah kita percaya sesuatu perkara tu, sekalipun ianya tidak benar, kita ulang berkali-kali, dan jika ada pendapat yang lain datang mengatakan perkara itu tak betul, kita akan bermati-matian mempertahankan perkara yang kita percaya, walaupun sekalipun dari segi psikologiknya tidak benar dan kategorinya naif realism. Contoh yang amat terbaru ialah bila kita contohnya mengatakan jika PH mengambil alih kerajaan, saya petik sebagai contoh yang terbaru, hutang negara akan menjadi 1 trilion ringgit. Tetapi hakikatnya memang hutang negara sudah hampir mencapai 1 trilion ringgit. Jadi bagaimana bila perspektif berbeza yang mengatakan
perkara ini tidak benar. Hutang negara sudah menjadi 1 triliun ringgit walaupun pihak yang satu lagi belum mengambil alih kerajaan. Jadi bila dikatakan, kita katakan perkara itu fake news. Jadi pihak yang berkuasa sepatutnya mengkaji apakah yang dikatakan oleh pihak yang satu lagi ini betul ke tidak. Jadi kaji siasat dua-dua pihak. Jadi kita akan dapat tahu bendanya ialah facts and figure, accounting. Kita tengok jumlah dia 1 triliun ringgit hampir. Itu tak termasuk definasi hutang anak-anak syarikat ataupun kumpulan-kumpulan khazanah yang kita ada dan anak-anak syarikat kerajaan-kerajaan yang kita ada. Kalau kita masukkan lagi definisi berkenaan, hutang dah rasanya saya percaya lebih tinggi daripada 1 triliun. Jadi kita pergi ke definisi di bawah rang undang-undang. Definisi yang di bawah rang undang-undang yang sedang diperkatakan ini, yang juga dijadualkan dibacakan kali kedua dan ketiga hari ini di Dewan Rakyat untuk diluluskan, diundi dan diluluskan, ialah apa-apa saja berita yang dianggap tidak benar, walaupun dalam bentuk audio, visual, walaupun ianya hanya sedikit tidak benar, bukannya semestinya ia sepenuhnya tidak benar. Ini adalah didefinisikan sebagai berita yang tidak benar. Itu sebagai permulaannya. Jadi boleh tak Dr. Jo tolong jelaskan lebih secara terperinci mengenai definisi berita tidak benar ataupun fake news yang terkandung bawah RUU itu sendiri? Dalam section yang saya bawa rang undang-undang tu hari ini di sini supaya kita lebih tepat bila berbincang. Rang undang-undang ni sedang dibincangkan dan belum jadi akta lagi. Di dalam section 2, berita yang tidak benar bermakna apa-apa berita, maklumat, data dan laporan yang sebahagiannya atau keseluruhannya adalah palsu. Sama ada dalam bentuk rencana, visual atau rakaman audio atau dalam apa-apa bentuk lain yang boleh menggambarkan perkataan atau idea. Ini maksud yang didefinisikan di bawah rang undang-undang ini. Tetapi banyak pihak percaya definisi ini amat loose, amat longgar. Definisi ini kenapa amat longgar? Bila kita kata berita tidak benar, kita juga kata apa-apa maklumat lain dalam bentuk audio visual. Kalau berita-berita sekarang ni kita cuba mengambil seluas-luasnya apa saja yang kita nak masukkan. Jadi ini bukan menjadi berita tidak benar saja. Segala apa saja yang tidak benar cuba dimasukkan dalam ini, menyebabkan tak ada sesiapa yang dapat yakin dengan pasti apa sebenarnya yang nak ditakrifkan sebagai berita tidak benar. Kerana maklumat biasa pun boleh dianggap sebagai berita. Ini yang dipetikaikan termasuk oleh Majlis Peguam sendiri minggu lepas dalam perkeliling kepada peguam-peguam. Tarifan mengenai itu belum diperincikan. Tapi kalau kita nak kata belum diperincikan, bagi pihak yang menyediakan rang undang-undang ni mungkin mereka dah anggap dah terperinci. Tetapi jarang sekali saya dapat satu rang undang-undang yang akan jadi akta yang ada dalam 15 muka surat. Kalau tak termasuk jadual, kita hanya beberapa helai saja. Tengok, ada dalam beberapa helai saja ya. Section 14, section 15. Jadi kalau kita tak termasukkan dengan jadual dan huraian, kita hanya ada sekitar 10-11 helai saja. Ya? Jadi kalau rang undang-undang ini didraftkan begitu terperinci, saya tak yakin dia menjadi sesedikit ini. Ini amat sedikit. Dan banyak isu-isu tidak
diperincikan di sini, tetapi dianggap telah diperincikan. Jadi bila akta ini dijual di pasaran nanti, kita akan dapat salah satu akta yang paling nipis yang pernah kita ada. Ya, selalu kalau kita tengok akta tebal-tebal, biasanya memang ada akta-akta lain yang nipis, tapi ini kira antara yang paling nipis. Kerana lebih membuat satu definisi, okey, kesalahan macam ini dan apa yang hukuman-hukumannya. Dan hukuman-hukumannya pula berganda-ganda. Jadi dahlah kita tak tahu apa definisinya, sekarang hukumannya pula berganda-ganda. Okey, seterusnya Doktor, sekiranya diluluskan, siapakah yang sebenarnya boleh membuat keputusan sama ada berita tersebut benar ataupun palsu, ataupun tidak menjadi masalah? Bukan satu. Sebenarnya dia dilepaskan begitu saja. Dilepaskan like you just leave it open. Apa yang undang-undang ni beri ialah, okey, kalau sebenarnya kalau puan moderator sendiri percaya ada sesuatu berita yang tidak benar mengenai puan telah disebarkan, jadi puan pergi buat laporan polis. Bila buat laporan polis, puan akan disiasat oleh pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat akan menyediakan kertas siasatan dan merujuk kepada pegawai pendakwa. Kalau perlu melibatkan Suruhanjaya Multimedia Komunikasi, pegawai penyiasat mereka juga akan terlibat. Bila dirujuk pada pendakwa raya akan membuat keputusan untuk mendakwa atau tidak. Dan bila dibawa ke mahkamah pula akan membuat keputusan sama ada perkara itu adalah dianggap berita tidak benar atau benar. Tidak benar. Okey, lepas itu juga ada lagi satu cara di bawah rang undang-undang ni, mana-mana pihak boleh mengisi borang yang disediakan di belakang jadual ni, dihantar kepada hakim mahkamah session. Kata saya nak buat laporan ni sekian-sekian kerana saya tak puas hati berita ni tidak benar. Jadi dia sertakan kat mana yang tidak benar tu dan hakim akan membuat keputusan. Ada juga. Jadi cara-cara ni loose, tak semestinya satu cara. Tapi pendakwaan dengan jelas disebut di sini perlu mendapat kebenaran pendakwa raya. Justru jika kesalahan yang sebelum ini ada akta difahamkan, contohnya akta kanun kesesaan dan akta SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, kenapa perlunya undang-undang baru? Beginilah puan moderator, saya bersetuju ada banyak akta lain. Ada banyak akta lain yang dah sedia ada. Kita sebenarnya tak perlu pun ada undang-undang ni. Kenapa? Yang directly merujuk kepada berita tidak benar ada dua. Akta cetak, printing and publication, Section 8A, dan juga akta multimedia dan komunikasi. Kedua-dua ini Section 8A Printing Publication Act dan juga Section 2331A Akta Multimedia Komunikasi merujuk secara khusus kepada berita yang tidak benar dan hukuman-hukuman yang dikenakan, dan kesalahan ini dianggap sebagai kesalahan jenayah. Selain daripada itu, kita juga ada kanun keseksaan Section 500 yang mengatakan jika sesuatu perkara itu tidak benar dan dilaporkan kepada polis, itu kesalahan jenayah yang difitnahkan, pihak polis boleh menyiasat di bawah Section 500 kanun keseksaan untuk fitnah jenayah. Ini juga secara langsungnya merujuk kepada berita-berita yang tidak benar. Berita, contohnya seseorang dituduh menyalahgunakan khazanah negara. Jadi kalau dia rasa perkara ini tidak benar, pergi buat laporan polis. Polis kena siasat lah. Polis dapat gaji untuk siasat. Dia kena hormat lah uniform dia. Section 4 Akta Polis tu jelas memberi kuasa kepada yang dihormati Ketua Polis Negara untuk mempunyai command and control sepenuhnya kepada police force, pasukan polis. Jadi amat penting sekali pihak polis
menjalankan tugas without fear and favor. Jadi nilai hormat masyarakat kepada pasukan PDRM akan naik tinggi menggunung. Jadi yang diperlukan adalah keberanian. Apa-apa kelemahan PDRM sebelum ini mungkin masyarakat akan lupakan kalau PDRM mula menjalankan tugas seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang. Jadi apakah hukum dalam segi penyebaran berita yang tidak benar ni berpadanan dengan kesalahan? Difahamkan hukumannya dah dikurangkan sebelum daripada asal. Hukumannya begini, di bawah rang undang-undang ni asalnya sama ada 10 tahun penjara dan denda 500,000. Tetapi baru-baru ini telah pun dikurangkan minggu lepas kepada 6 tahun, dicadangkan oleh pihak kerajaan, menteri yang berkaitan telah mencadangkan ianya dikurangkan. Tapi kurang atau tidak, isunya perkara ini tidak patut ada. In the first place, tidak patut ada langsung. Jadi kita tak perlu rasa ada satu kebaikan. 10 tahun kurang jadi 6 tahun. Yang saya nak tekankan di sini, hukuman berkenaan amat serius berbandingkan dengan hukuman-hukuman yang ada sedia ada 2 tahun, 3 tahun penjara, denda 50,000. Kita dah ada di bawah akta-akta lain. Yang ini memperuntukkan 500,000 dan 6 tahun penjara. Dan selepas 500,000 tu tak dibayar denda tu, setiap hari tak dibayar selepas sabitan, dan setiap hari benda tu tak diturunkan, ada lagi ekstra RM3,000 setiap hari. Dan juga ditambah lagi satu, kalau kita nak katakan akta ni, luar undang-undang ni, undang-undang jenayah, kerana disebut undang-undang jenayah. Kenapa pula ada pula tambahan? Boleh mahkamah perintahkan suruh minta maaf pula. Jadi ini rang undang-undang jenayah atau rang undang-undang sivil? Kalau rang undang-undang sivil, kita pun dah ada akta, contohnya fitnah, Defamation Act 1957. Kalau kita rasa fitnah tu, perkara tu tak betul, kita rasa maruah kita tercabar, kita nak ganti rugi, kita nak damages, kita nak ganti rugi, yang ni 5 juta, yang ni 200,000. Dia ada banyak kategori ganti rugi. Kerana menjahanamkan maruah kita, kita dah boleh pergi ke mahkamah sivil. Mahkamah sivil memperuntukkan damages dibayar. Tapi sebelum memulakan perkara ini di mahkamah sivil, dah ada prosedur. Pihak peguam akan hantar surat bagi 7 atau 14 hari untuk minta maaf. Kalau tak minta maaf, kita ambil tindakan undang-undang. Tapi yang menarik kat sini, selepas segala jenis hukuman, tiba-tiba mahkamah juga boleh memerintahkan untuk meminta maaf. Jadi soalnya sekarang ini adalah mahkamah jenayah. Mahkamah jenayah. Dan meletak sesuatu yang hukuman tu bercampur-campur adalah satu yang agak menarik daripada biasa. Justru pada pandangan doktor, adakah ia perlu dihaskan pada segmen-segmen tertentu saja, pada individu orang tertentu ataupun golongan tertentu? Mungkin Saya percaya kalau nak diteruskan, kita boleh letakkannya kepada, kita keluarkan daripada skop akta-akta yang sedia ada. Akta yang sedia ada untuk media contohnya, untuk surat khabar, untuk TV, radio, semua dah di akta-akta Multimedia Communication Act, Printing Publication Act, OSA, kanun keseksaan, apa lagi, Defamation Act. Ini semua dah ada, media dah kuat diikat. Jadi kalau nak laksanakan perkara ni, elok dilaksanakan kepada contoh pemimpin-pemimpin politik ataupun pemegang penyebar-penyebar propaganda politik ataupun blogger-blogger yang sentiasa menyebarkan berita-berita fitnah. Mereka ini. Jadi kalau rang undang-undang ni diluluskan pakai untuk pencacai politik, tak kira daripada pihak mana. Jadi dengan adanya rang undang-undang ni, ada kebaikan dia, dua-dua pihak boleh memantau apa saja propaganda yang disiarkan setiap hari, senaraikan dan buat laporan. Dan selepas laporan, ia tidak sepatutnya berhenti di situ saja.
Siasatan mesti dijalankan, pendakwaan mesti dijalankan kalau ada kes, dan hukuman mesti dijatuhkan kalau ada kes, tanpa memihak-mihak. Sebab rakyat Malaysia mahu satu sistem perundangan yang benar-benar terus, benar-benar bebas. Bukannya sebelah pihak kena seteruk-teruk, dan lagi sebelah pihak boleh berkata apa saja walaupun di luar batas logik akal, tetapi tanpa apa-apa hukuman. Ini bukan satu sistem perundangan yang diperkenalkan sejak zaman Tunku Abdul Rahman memperkenalkan Perlembagaan Persekutuan tahun 1957. Ada Suruhanjaya Red, ada segala jenis akta yang ditinggalkan oleh penjajah yang kita telah pinda sejak itu menjadi lebih baik, dan segala jenis undang-undang dah ada. Jadi kalau nak pakai juga dalam undang-undang ni, kita pakaikan dalam skop yang terhad. Kenapa skop yang terhad? Kalau kita tengok beberapa buah negara dunia, Jerman umpamanya, Jerman dia tak panggil akta fake news, dia panggil net, something to do with internet. Net ada satu term yang dipanggil, tapi yang telah dilaksanakan, dia hanya nak fokus kepada konflik perkauman, hatred speech, ucapan yang tidak benar yang membuatkan orang marah seolah-olah perkara itu benar. Jadi ada fokus. Dan kalau kita tengok Singapura kata dah dilaksanakan, perkara itu tak benar, masih lagi belum dilaksanakan, masih lagi dibincangkan. Filipina ada 3 rang undang-undang sedang dibincangkan, bil, masih belum dilaksanakan. Tapi kalau kita tengok disebarkan seolah-olah Filipina dah laksanakan. Di Indonesia hanya ada baru bulan Januari diperkenalkan cyber security law. Itu bukan directly tertakluk pada fake news saja. Dan kita pula kata, oh Perancis dah laksanakan, France pun belum laksanakan. Baru dicadangkan oleh Presiden yang baru dilantik pada bulan Januari 2018, kerana dia rasa waktu dia masuk pilihan raya hari tu banyak berita yang tidak benar pasal dia. Jadi baru dicadangkan. Jadi seolah-olahnya seluruh dunia kita disumbatkan dengan maklumat seluruh dunia dah ada fake news. Saya tengok dari 5 negara hanya Jerman pun tak panggil akta tu fake news. Kenapa? Tak ada sesiapa yang waras akan panggil fake news, sebab semua negara dah ada Defamation Act ni. Semua negara dah ada akta-akta berkaitan dengan jenayah, dan sudah termasuk berita-berita yang tidak benar ni dalam tu. Jadi kita menjadi satu negara yang terkehadapan lah kalau kita panggil benda ni anti fake news bill atau anti berita tidak benar act. Nanti bila diluluskan, kita lah mungkin akan menjadi pelopor nombor 1. Dan kalau kita bangga dengan keadaan itu, tahniah lah. Saya tak boleh kata apa, sebab sesiapa yang berkuasa buatlah apa yang mereka suka. So kita ada soalan tak? Okay, ada beberapa soalan. Antaranya ada yang tanya, akta multimedia sekarang tak cukup ke untuk buat apa yang dilakukan untuk kekang fake news ni? Dan ada yang tanya, adakah akta kali ini nampak seperti akta yang dibentang atau dibahas secara tergesa-gesa? Dan ada satu soalan yang terakhir, dia tanya, adakah akta ini dia akan beri kesan kepada orang akan kurang memberi komen dalam media sosial? So ada 3 soalan. Okey, terima kasih kepada semua yang bertanya. Saya akan cuba jawab dengan masa yang ada ke semua soalan, ketiga soalan ni. Yang pertamanya, akta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Seksyen 2331A. Sebenarnya ini ada kes-kes yang saya telah buat, dan minggu lepas kalau tak salah dilaporkan oleh Sinar Harian sendiri yang tertuduh yang saya wakili telah pun dibebaskan oleh mahkamah di bawah 2331A. Ya, jadi
berbalik kepada section ini, 2331A dah ada disebutkan. Saya kena baca sebab saya dah bagi intipati sewaktu penerangan tadi. Penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian dan perkhidmatan rangkaian. Seseorang yang menggunakan sesuatu yang palsu, ya, sesuatu yang palsu, mengeluarkan yang jelik sifatnya, ada disebutkan berita yang palsu. Saya tak nak buang masa sebab tengok ini tak jelas, ya. So, jadi berita palsu disebut dan hukuman dah ada. Hukumannya apa? Boleh dipenjarakan beberapa tahun dan boleh denda RM50,000. Jadi dan kesalahan ni kena ikat jamin. Bukannya okey dah ada peguam boleh balik. Kalau tak boleh bayar jamin, kena duduk dalam dulu. Jadi dah ada perkara ni boleh dipakai, sepatutnya dipakai terhadap media lah, terhadap telcos. Sebab kenapa akta ni sebenarnya diluluskan untuk regulate telcos, tapi akta ini secara tak langsungnya bila digunakan untuk bertindak kepada individu-individu adalah satu isu yang amat serius juga, yang sekarang ni kita tengah kaji, anak-anak guam tengah kaji untuk membawa perkara ini ke Mahkamah Tinggi. Sebab akta ni dengan jelas menunjukkan Seksyen 2, 3, 4 bawah akta ni mengatakan akta ni diluluskan semata-mata untuk regulate telcos. Telco masuk apa? Maxi, Telkom, Unify, segala jenis. Tetapi individu-individu telah pun didakwa dan mengaku salah di bawah 2331A ini. Diminta mengaku salah dan diminta untuk dikira hukuman ringan kalau mengaku salah. Jadi itu adalah satu isu dan saya percaya 2331A dah cukup lengkap. Yang kedua ialah mengenai tergesa-gesa. Tergesa-gesa ni memanglah tergesa-gesa. Jarang kita nak dapat satu akta rang undang-undang yang tak sampai 15 muka surat. Memang ada dulu, tapi dah lama dah tak ada. Dah lama dah tak ada. Jadi dan siapa-siapa pun, saya rasa budak universiti pun boleh duduk 1 jam, draftkan definisi, draftkan inilah hukuman, draftkan inilah borang yang nak digunakan. Sesiapa saja boleh reka benda ni. Tak perlu ijazah undang-undang, tak perlu jadi peguam. Mudah sangat. Jadi bila nak diluluskan dengan cara tergesa-gesa lagi, saya percaya niat di sebalik ini mungkin ada perkara lain. Sebab itu juga minggu lepas kononnya untuk meringankan hukuman, kita kurangkan penjara 6 tahun dan kita tukar perkataan knowingly jadi maliciously, dengan niat jahat. Tapi ini semua tidak memberi apa-apa, dia tak bagi apa-apa kita yang patut kita rasa terima kasih. Kerana undang-undang yang sedia ada dah berat, dah terlampau berat. Yang ini kalau kita laksanakan juga ibarat Akta Dadah Membahaya 1952, kan? Dah kena hukuman mati, gantung sampai mati. Walaupun sekarang dah dipinda sedikit. Kita buat lagi satu akta, selepas mati orang ni kena tembak atau kena bom pula. Dah mati dah ni, kan? Jadi ini yang berlaku. Kita dah ada semua. Berapa banyak undang-undang kita nak hukum pada satu kesalahan. Perlembagaan Persekutuan kita dah bagi guideline, tapi kenapa kita nak luluskan rang undang-undang sesuka hati? Itu yang saya percaya yang kita kena fikirkan. Yang ketiganya, mengurangkan komen orang ramai. Orang jadi takut untuk memberi komen. Begini, saya agak bersetuju dengan komen yang ketiga ni. Mungkin untuk mengurangkan komen-komen orang ramai terhadap isu-isu semasa. Tetapi saya nak tambah di sini, orang ramai sepatutnya tahu kalau mereka komen isu-isu semasa tu adalah perkara benar berdasarkan fakta. Contohnya mereka buat carian kes berkenaan di mahkamah, bayar yuran RM12, photostat dokumen mahkamah. Bila mereka buat carian dan mereka berkata perkara yang benar,
bila-bila saja sekalipun didakwa, mahkamah yang adil tidak akan mengenakan apa-apa hukuman dan tertuduh akan dilepaskan dan tertuduh boleh menyaman balik sesiapa saja yang membawa tindakan ini. Kalau kerajaan yang membawa tindakan ini, maka tertuduh boleh menyaman balik pihak kerajaan kerana dia bercakap perkara yang benar. Jadi Tapi kepada orang awam lah, contohnya orang biasa yang membaca dan memuat naik mengulang semula berita-berita tersebut, berita palsu tersebut, macam mana pula? yang memuat naik, sebenarnya orang ramai biasanya berkongsi berita-berita benar. Jarang orang ramai berkongsi berita-berita tidak benar. Sebab mereka tahu ada undang-undang yang akan menarik mereka ke dalam penjara kalau mereka berkongsi berita-berita yang tidak benar. Mungkin ada sedikit Kesedaran saja. itu kurang kot saya rasa. Ya, tapi yang saya nak tekankan kat sini, pihak berkuasa patut mengadakan satu pemantauan terhadap pemimpin-pemimpin politik termasuk dari pihak kerajaan yang setiap hari mengeluarkan propaganda-propaganda dalam bentuk maklumat-maklumat yang tidak benar. Dan mereka ini terlepas begitu sahaja. Kenapa? Kenapa terlepas begitu sahaja? Rang undang-undang yang baru yang nak diluluskan ni langsung tak sebut. Kalau kerajaan buat macam mana? Tak sebut. Tak ada. Jadi kalau kita tak sebut perkara tu, seolah-olah kalau kita ingat dengan 3 Abdul, filem P. Ramlee, Ahmad Nisfu kata kalau ayah anda tak ada apa-apa. Kalau P. Ramlee kata agreement tu berat sebelah lah. Sebab kalau marah kena jual. P. Ramlee tanya dia, kalau ayah anda marah macam mana? Tak ada apa-apa. Jadi P. Ramlee kata, oh ini perjanjian berat sebelah. Inilah yang ada dalam seksyen rang undang-undang ini. Berat sebelah. Kalau rakyat yang buat ada, kalau kerajaan buat tak ada masalah. Masalah pula disebutkan pula kalau kerajaan percaya berita itu tidak benar dan percaya ia akan menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara, walaupun benda tu tak benar. Tapi kalau kerajaan percaya, kerajaan ambil tindakan, mahkamah jatuhkan hukuman, tak ada tindakan boleh diambil untuk mengenepikan hukuman tu. Macam kita tak boleh merayu, kita tak boleh ketepikan perintah mahkamah. Jadi setakat mana kredibiliti yang kerajaan persekutuan ada untuk membolehkan kita boleh letak satu kepercayaan semua yang dikata ini akan menggugat ketenteraman awam, ini akan menggugat keselamatan negara. Nah iyalah, kita tak boleh ketepikan. Sebab maklumat itu boleh jadi tidak benar. Jadi mahkamah dah jatuhkan hukuman. Dan seksyen yang ada dalam rang undang-undang ni pula kata tak boleh nak ketepikan. Wah, dalam hukum gantung sampai mati orang, bunuh orang sekalipun, kanun keseksaan, mengedar dadah sekalipun, kita masih ada proses rayuan dari mahkamah tinggi, pergi mahkamah rayuan, pergi mahkamah persekutuan. Tak cukup kita pergi pada agung minta pengampunan. Yang ni tak boleh. Nampak pelik. Dan ada lagi satu seksyen dalam rang undang-undang ni yang perlu saya kongsikan ialah sesiapa saja di dunia ini boleh didakwa. CNN, BBC, Al Jazeera, segala jenis media-media organisasi besar ni ada disebut di dalam rang undang-undang ni. Saya tak payah ambil masa baca. Mereka ni boleh didakwa. Sekalipun mereka tak hadir ke sini, perbicaraan terhadap mereka boleh dijalankan. Saya nak tekankan di sini, kita cuba mengambil alih kuasa undang-undang sistem perundangan negara lain. Kalau CNN di Amerika, BBC di London, Al Jazeera di Qatar, kita nak kata laporan-laporan mereka tak benar dan kita nak buat laporan polis dan siasat dan dakwa tanpa kehadiran mereka dan jatuhkan hukuman. Ini boleh menimbulkan konflik antara kerajaan kerana kita cuba melaksanakan undang-undang negara kita mengikut ruang lingkup yang kita faham pasal fake news terhadap negara lain. Apakah Perdana Menteri kita berkuasa ke seluruh dunia? Adakah beliau Perdana Menteri ke seluruh dunia juga ataupun hanya Malaysia? Sebab ini seksyen yang disebut di dalam ini ada, kalau nak disebut
supaya lebih jelas di Seksyen 31 pemakaian luar wilayah. Itu yang saya baru sebut tadi. Pemakaian luar wilayah. Jadi apa kalau nak dipakai. Kemudian prosedur untuk mengadu kepada, saya sebut satu lagi. Boleh? Boleh puan? Boleh. Ada masa sikit lagi? Prosedur pula, kalau kita rasa perkara itu tak benar, kita boleh pergi mahkamah tanpa memberitahu orang yang kita nak ambil tindakan tu. Kita pergi secara ex parte, kita dapat perintah tu. Jadi orang tu tak ada peluang untuk menjawab, ni undang-undang apa macam ni. Kalau dalam mahkamah sivil, kita ada ex parte punya application, permohonan secara sebelah pihak untuk menahan perkara-perkara terdesak dari berlaku. Sementara pendengaran perbicaraan penuh itu dibenarkan, interim injunction diberi secara ex parte oleh mahkamah tinggi biasanya. Tetapi ini mahkamah session, kita pergi secara berseorangan tanpa pihak yang satu lagi. Kita minta perintah tu daripada mahkamah, segala jenis perintah, orang tu tak tahu, tiba-tiba kita bagi je perintah tu kat orang tu. Dan kalau tak diikut, akan kena menghina mahkamah, akan kena lagi denda 100,000, macam-macam lagi. Sebenarnya 40% daripada orang undang-undang ni saya percaya mengenai hukuman. Jarang, kalau walaupun nipis, jarang kita ada satu akta yang sebahagian besar ni mengenai hukuman. Dan kita nak bagi tahu kesalahan, biasanya kesalahan. Tapi sekarang ni seolah-olah kita nak kunci semua bagi ketat. Kalau kita kunci orang tu dalam satu bilik, kita pasang lagi 20 kunci dekat luar supaya dia tak boleh keluar. Last orang tu mati kat dalam sebab tak boleh keluar. Jadi ini yang sedang berlaku dengan rang undang-undang ini. Jadi saya percaya semua boleh baca rang undang-undang ni. Dia ada di laman Sesawang Parlimen, ya. Buka laman Sesawang Parlimen. Rang undang-undang ni mula-mula dibentangkan pada 26 hari bulan Mac. Ada kertas tu dan boleh semak sendiri sama ada apakah perkara-perkara yang saya sebut ni ada dalam ni atau tidak. Dan saya percaya semua yang saya ringkaskan tadi ada di sini. Ya, Puan? Jadi ini saja masa yang kita ada. InsyaAllah kita akan sambung lagi di lain masa. Terima kasih kerana sudi bersama FB Sinar Harian. Dan terima kasih juga buat doktor kerana sudi memberikan pandangan. Sekian. Baik.